Baik, mesyuarat MPC yang bakal diadakan akhirnya tiba di mana hari ini dan esok adalah penentuan kepada kadar OPR kita. Seterusnya, sepanjang laporan dan perbincangan kami bersama pelbagai pakar ekonomi mengatakan bahawa kenaikan OPR dijangka akan berlaku lagi. Ya. Dan sebelum anda dapat menilainya, Fahmi, kita juga melihat apakah akan ada berlaku penurunan ataupun kenaikan. Kita ingin melihat dulu angka-angka yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM), sudah pasti angka ekonomi. Rakan tugas kita Nina Rosman sudah pun menyediakan angka-angka ini. Kita bawakan Nina pada ketika ini. Nina, bantulah kami minta faham di mana kedudukan sebenarnya ekonomi Malaysia ketika ini. Baik, Najib dan Fahmi, unjuran KDNK telah disemak semula dengan peningkatan dalam julat antara 6.5% sehingga 7% yang digariskan oleh tinjauan ekonomi 2023 yang terbitkan oleh Kementerian Kewangan iaitu MOF. Jadi apa yang kita akan saksikan adalah data terkini menurut Najib iaitu data terkini oleh Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) sendiri. Kita mahu lihat apa perkara-perkara penting yang perlu kita lihat mengenai prestasi ekonomi Malaysia setakat ini. Dan apabila anda dapat lihat mengenai statistik ekonomi pengeluaran kita mencatatkan peningkatan iaitu ini adalah perbandingan bulan September pada bulan yang sama pada tahun sebelumnya di mana anda dapat melihat pengeluaran buah tandan segar. Kelapa sawit mencatatkan peningkatan sebanyak 8.3% iaitu sebanyak 9.1 juta tan metrik yang direkodkan September pada tahun ini iaitu lebih tinggi peningkatannya berbanding bulan yang sama pada tahun sebelumnya iaitu pengeluaran getah asli mencatatkan sedikit penurunan iaitu negatif 15.2% pada Ogos 2022 iaitu ada perbandingan yang penurunan antara Ogos bulan ini berbanding Ogos bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Indeks pengeluaran perindustrian IPP juga mencatatkan peningkatan iaitu sebanyak 13.6%. Dan ini adalah antara pengeluaran yang dapat kita saksikan. Antara yang lain adalah nilai jualan sektor perdagangan borong dan runcit mencatatkan peningkatan iaitu pada Ogos pada bulan ini iaitu 33.7%. Manakala untuk nilai jualan sektor pembuatan mencatatkan peningkatan sebanyak 24.4% pada Ogos bulan ini. Jadi bagaimana pula dengan sektor luaran kita iaitu ekspor dan import. Ekspor dan import mencatatkan peningkatan setakat September tahun ini iaitu 30.1% berbanding bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Dan import juga mencatatkan peningkatan iaitu sebanyak 33% pada September setakat ini. Dan anda dapat lihat walaupun kita melihat peningkatan terhadap bulan September namun ia lebih rendah berbanding pada bulan sebelumnya. Dan ini adalah pasaran buruh. Bagaimana pula pasaran buruh? Bilangan penduduk yang bekerja. Bilangan penduduk yang bekerja meningkat sebanyak 4.2% iaitu sehingga 16.02 juta orang iaitu pada bulan Ogos 2022 tahun ini. Dan kadar pengangguran iaitu mencatatkan sebanyak 3.7% iaitu tak ada beza Ogos dan Julai mencatatkan 3.7% pada angka yang sama dan ini adalah prestasi pasaran buruh. Bagaimana pula dengan harga? Indeks harga pengguna IHP dan juga indeks harga pengeluar IHPR masing-masing mencatatkan peningkatan iaitu sebanyak IHP meningkat sebanyak 4.5% dan September pada tahun ini juga IHPR meningkat 4.9%. Seperti yang saya katakan tadi, walaupun September meningkat pada bulan ini tapi ia sedikit rendah berbanding pada bulan Ogos. Dan bagaimana pula kita dapat lihat iaitu prestasi ekonomi ini menunjukkan bahawa Malaysia akan mengekalkan prestasi ekonomi Malaysia dalam tempoh terdekat ini. Dan untuk pengetahuan anda, kalau kita lihat balik ekspor dan import mengikut negeri, sebelum saya pergi ke ekspor dan import mengikut negeri, kita dapat lihat iaitu jumlah dagangan Malaysia pada September 2022 mencatatkan 256.9 bilion ringgit dengan nilai ekspor mencatatkan 144.3 bilion ringgit dengan import bernilai 112.6 bilion ringgit. Mari kita lihat 5 negeri pengekspor utama di sini iaitu pertama kekal dengan penyumbang utama untuk ekspor adalah negeri Pulau Pinang, diikuti juga dengan Johor, Selangor, Sarawak dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan lima negeri ini menguasai ekspor negara dengan menyumbang sebanyak 83.2%. Dan ini adalah 5 negeri ekspor utama. Bagaimana pula dengan 5 negeri pengimport utama kita? Iaitu import utama kita iaitu dirangkumi oleh negeri Selangor, diikuti Johor, Pulau Pinang, wilayah Persekutuan dan juga Kedah.
Dan mari kita lihat apa angka-angka untuk ekspor dan import setiap negeri ini. Di mana anda dapat lihat itu ekspor yang tertinggi disumbangkan oleh Pulau Pinang, iaitu mencatatkan sebanyak peningkatan sebanyak 43.1%, iaitu peningkatan kepada 47.1 bilion ringgit, dan diikuti juga dengan negara Johor iaitu mencatatkan peningkatan sebanyak 37.2%, dan juga negeri Johor juga mencatatkan peningkatan dalam import sebanyak 57.6%, dan ini adalah ekspor dan import mengikut negeri. Antara import negeri yang tertinggi iaitu dicatatkan oleh Selangor yang kita lihat adalah sebanyak 12.9%, diikuti dengan import peningkatan sebanyak 25.4%. Najib dan Fahmi, dan ini adalah prestasi ekonomi yang kita dapat lihat termasuk juga dengan ekspor dan import mengikut negeri, dan kita dapat lihat Malaysia terus mengekalkan momentum yang lebih baik untuk masa yang akan datang. Najib dan Fahmi. Okey, ada banyak data-data yang kelihatan semuanya adalah positif pada ketika ini. Bagi mengulas lanjut, kita bawakan pakar kita pada ketika ini, pensyarah ekonomi Universiti Utara Malaysia, Profesor Dr. Iwan Shah Zainal Abidin bersama pada ketika ini. Assalamualaikum Doktor, selamat pagi. Terima kasih kerana bersama dengan Niaga Awani pada pagi ini. Doktor, berdasarkan data ekonomi sedia ada, hampir pastilah kalau kita melihat Bank Negara akan menaikkan lagi mungkin kadar dasar semalaman OPR. Namun kadar ini kalau kita lihat masih lagi rendah berbanding dengan sebelum pandemik, iaitu sekitar di atas 3%. Mungkin juga kenaikan OPR tidak pernah dipertikaikan sebelum ini, Doktor, kalau kita melihat. Namun tahun ini sahaja kita lihat ia lebih dipolitikkan dan juga ada rayuan supaya ia dinaikkan mengikut kelompok masyarakat. Doktor, bantu kami untuk faham kewajaran cadangan ini dan pada masa sama kewajaran membiarkan kebebasan dasar monetary kita, Doktor. Okey, pertama sekali kita perlu faham adanya satu kebebasan yang mana kerajaan tidak boleh kita kata secara langsung campur tangan dengan keputusan yang dibuat oleh Bank Negara dari segi aspek keputusan dasar monetary negara. Jadi ini jelas di bawah Akta Bank Negara Malaysia 2009. Namun begitu, seperti yang Najib dah sebutkan tadi, memanglah ramai telah pun melihat dan juga menjangkakan bahawa hampir pasti akan berlaku kenaikan OPR pada mesyuarat yang akan berlangsung pada yang terdekat inilah. Kalau ini berlaku, ini adalah pertama kali dalam sejarah di mana 4 kali berturut-turut iaitu jawatan kuasa dasar monetary meningkatkan kadar OPR ini. Namun begitu, saya sebenarnya tidak berapa bersetujulah jika kita nak menggunakan satu bentuk mekanisme kita kata memperkenalkan peningkatan interest rate ataupun OPR ini secara bersasar ataupun kita memilih. Saya fikir itu akan memberikan banyak komplikasi juga dari segi pengurusan monetary negara. Namun begitu, saya berpendapat bahawa walaupun dijangkakan OPR akan dinaikkan sekali lagi, iaitu kali keempat, yang mana dia menjadikan kadar OPR pada 2.7% daripada sekarang 2.5%. Saya berpendapat juga Bank Negara Malaysia sebenarnya, pada pendapat saya, mempunyai ruang untuk tidak menaikkan OPR ini. Dengan erti kata lain, saya tidak terperanjatlah jika OPR bukan menurunkan tapi mengekalkan dasar OPR ini pada kadar yang ada sekarang. Ini kita dapat lihat kerana kalau saya tengok data tu sekarang ini kita dapat lihat bahawa tekanan inflasi, walaupun inflasi masih lagi pada kadar yang tinggi kalau kita kata di Malaysia ni, sebab di Malaysia Bank Negara kita tidak ada penetapan khas kadar inflasi. Contohnya kalau di negara maju, contohnya Federal Reserve, dia kena letak 2%. Di Malaysia kalau kita nak kata secara praktisnya, kita kata di bawah 4% itu adalah satu nilai inflasi yang kita kata stabil. Jadi kalau 4.5% itu walaupun sudah nampak penurunan, sebenarnya dia masih tinggi, tetapi tekanan inflasi itu saya lihat sudah pun ada tanda-tanda berkurangan. Dan kita juga perlu ingat
jika inflasi OPR dinaikkan lagi, kemungkinan juga pengawalan dia terhadap inflasi itu terhad, tetapi dia akan meningkatkan kos sara hidup rakyat. Itu secara langsung kerana ia akan membebankan rakyat dari segi kos membayar balik pinjaman. Dan kita juga perlu ingat bahawa hutang isi rumah di Malaysia masih lagi tinggi, iaitu sekitar 84-85%. Ini angka yang masih tinggi. Jadi ini sebenarnya memberi kesan kepada ramai pihak apabila Bank Negara Malaysia memutuskan untuk meningkatkan lagi kadar OPR. Selain daripada itu, saya juga nak tekankan satu lagi poin penting, di mana kalau kita menjangkakan bahawa akan berlaku satu keadaan ekonomi yang lebih mencabar pada tahun hadapan, saya berpendapat bahawa bagi saya Bank Negara perlu berhati-hatilah dari segi untuk kita nak bagaimana menstabilkan kadar OPR ini, sebab kita tidak boleh melihat saja semata-mata melihat kadar OPR ini sebelum krisis, kerana walaupun sebelum pandemik kadar itu pada kadar 3%, tapi keadaan ekonomi semasa sekarang ini, terutamanya ekonomi rakyat, jauh berbeza daripada keadaannya sebelum pandemik. Baik Doktor, salah satu sebab juga kita naikkan kadar faedah ini adalah untuk mengawal inflasi. Tetapi ramai melihat faktor utama kenaikan inflasi bukan disebabkan permintaan yang tinggi, meskipun ia mencecah 2 angka lebih, 18%. Namun ia lebih disebabkan gangguan rantaian bekalan dan nilai ringgit yang lemah. Jadi bagaimana kenaikan OPR mampu mengawal inflasi, Doktor? Ini satu soalan yang baik. Sebab itu saya katakan tadi, bila kita kata pengawalan inflasi, kita tidak boleh katakan kenaikan dalam kadar faedah ini dia akan memberikan kesan secara langsung dari segi pengawalan inflasi, kerana tapi apa yang menjadikan secara langsung itu adalah kos pinjaman dan juga bebanan kos sara hidup rakyat yang semakin tinggi. Jadi ini beza kos sara hidup dengan inflasi. Sebab bila kita kata inflasi itu harga barang saja yang meningkat secara keseluruhan lah, agregatnya dilihat melalui indeks harga pengguna. Tapi kalau kita kata kos sara hidup itu, dia ada elemen lain, contohnya corak perbelanjaan rakyat. Dan tidak semua barangan dan perkhidmatan yang diletakkan di dalam bakul IHP itu dihadapi oleh rakyat setiap hari. Jadi itu penting yang kita perlu lihat. Berbalik kepada soalan tadi itu, memang pada mulanya kita melihat faktor kenaikan inflasi itu adalah lebih kepada yang kita katakan disebabkan oleh cost push, tolakan penawaran daripada faktor tarikan permintaan. Tapi saya melihat data-data terkini menunjukkan memang ada juga data yang menunjukkan adanya kesan daripada peningkatan dalam permintaan ini, tetapi ia sebenarnya terhad. Jadi di sinilah bagi saya juga satu perkara yang kita perlu fahami, kerana apabila kita berada dalam fasa pemulihan ini dan juga ialah apatah lagi dalam keadaan kita nak bersiap siaga dengan keadaan yang mencabar pada tahun hadapan, saya berpendapat bahawa pihak Bank Negara perlu melihat bagaimana keadaan inflasi ataupun keadaan yang mana kita kata keadaan inflasi yang mungkin tidak begitu bersifat demand pull factor boleh dikawal supaya kita tidak mahu momentum pertumbuhan itu akan terjejas. Saya tidak kata dalam masa terdekat ini, contohnya pada suku ketiga tahun ini memang kita jangkakan pertumbuhan ekonomi akan lebih baik daripada suku kedua, malah mungkin berada pada lebih 10%. Tapi selepas itu, saya katakan pada suku keempat dan seterusnya. Jadi kalau momentum ini tidak dikawal, saya risau bahawa apabila agregat demand ini diganggu, apabila peningkatan dalam OPR ini, ia akan menjejaskan dari segi prestasi perniagaan dan juga dari segi momentum peningkatan dalam kadar penciptaan peluang pekerjaan di dalam ekonomi kita.
Baik doktor, tadi doktor ada bercakap mengenai, doktor kata kalau kita ingin menilai sesuatu situasi ekonomi, kita tidak boleh menilai sebelum krisis, kita harus melihat kepada keadaan ekonomi semasa. Jadi bagaimanakah jangkaan doktor pada tahun hadapan, suku pertama tahun depan, adakah kadar OPR ni akan semakin meningkat, naik? Kalau kita dapat lihat, memandangkan ramai yang akan mengatakan tahun depan kita akan menghadapi kemelisitan. Bagaimana doktor? Ini satu saya boleh mengatakan bahawa sukar untuk kita nak meramalkan keadaan ini ya. Seperti juga yang klip yang kita lihat tadi ya. In fact bajet 2023 itu pun mungkin dijangka akan ada pembersuaian bergantung kepada keadaan situasi pada tahun hadapan. Jadi saya fikir begitu jugalah keadaan dasar monetary itu. Tapi memang saya melihat beberapa penganalisis menyangkakan ada satu lagi kenaikan pada suku pertama. Tapi saya berpendapat bahawa sekali lagi ini bergantung juga kepada kombinasi antara dasar monetary dan juga apakah dasar-dasar sokongan yang akan diperkenalkan dalam konteks dasar fiskal apabila penumbuhan kerajaan baru kelak selepas daripada PR15 dan juga bagaimana keadaan perancangan bajet 2023 itu sendiri. Jadi itu bagi saya memainkan peranan dan juga memberikan kesan sama ada akan berlakunya satu lagi peningkatan. Maksud dia kalau satu lagi peningkatan itu dia akan mencapai balik kepada tahap pra-pandemik lah. Kalau kita anggap lagi 1.25 mata asas dinaikkan pada tahun hadapan dan dijangka kalau kita assume naik lagi pada masa terdekat ini jadi dia sudah 3%. Tapi kalau kita melihat pada suku pertama keadaan ekonomi global menjadi tidak menentu dan jangkaan berlakunya kemelisitan ekonomi contohnya di negara maju seperti Amerika Syarikat, saya tidak menyangkakan bahawa Bank Negara akan meningkatkan lagi lah kadar bunga itu. Jadi ini semua bergantung kepada keadaan dan situasi pada ketika itulah. Doktor, akhir sekali, kalau kita melihat rakan tugas saya, Fahmi nak beli kereta tahun depan, Nina pun nak beli rumah tahun depan, khidmat nasihat seorang pakar ekonomi tahun depan ni kalau kenaikan kadar faedah, adakah tahun yang sesuai untuk melakukan semua pembelian ini? Saya fikir untuk tahun hadapan keadaan memang kalau bagi saya tidak sesuai lah untuk kita terutamanya untuk membeli item-item yang agak besar seperti itu. Okey, terima kasih doktor kerana berkongsi pandangan tersebut dan juga pandangan dan juga perincian tersebut. Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, pensyarah ekonomi Universiti Utara Malaysia UM, membincangkan tentang keadaan semasa OPR di mana 2 hari ini Bank Negara Malaysia bermesyuarat untuk menentukan, MPC bermesyuarat pada 2 hari ini untuk menentukan sama ada kenaikan ataupun tidak menjelang pada penutup suku keempat 2022.